Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Faiz Syairah Nizam dalam BIS Malaysia hari ini, edisi khas Hari RTM 1 April 2024, hari ulang tahun RTM ke-78. RTM cukup signifikan sebagai media utama negara. Bila kita bercakap mengenai media, satu perkara yang kita faham dulunya, media itu berbentuk akhbar, media di radio, dan kini media berbentuk media sosial, media digital mengikut kepada keperluan rakyat. Dan ketika ini media-media memainkan peranan penting untuk memastikan maklumat itu sampai kepada rakyat, dan itu persoalan kita, media dan pengaruh ekonomi. Adakah media ini memberi satu pengaruh besar kepada ekonomi, dan adakah ekonomi itu juga boleh membentuk satu media yang lebih besar kepada rakyat? Hari ini kita bersama dengan Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, dan juga Puan Syazma Juliana Abu Bakar, Ketua Penyelidik Ekonomi TA Securities. Hari ini kita nak bercakap mengenai media. Cukup dekat di hati saya dan di hati anda jugalah, kerana media juga kita menerima pelbagai maklumat. Pada awal untuk kita faham perkaitan media dan ekonomi, kenapa perlu media itu berhubung dengan ekonomi, dan kenapa ekonomi juga perlu perlukan media? Okey, kalau perkaitan antara media dan ekonomi itu tak lain tak bukan ia berkait rapat tentang maklumat lah. Kerana setiap maklumat tu ada fungsi dia, dan maklumat tu akan digunakan untuk membuat keputusan. Dan di sini kalau bercakap dalam konteks ekonomi, mungkin ada pelbagai dimensi lah dalam ekonomi itu sendiri. Satu berkenaan data ekonomi, kemudian berkenaan dasar-dasar ekonomi, dan kesannya kepada rakyat lah. Dan di sini peranan media adalah untuk menyampaikan maklumat-maklumat tersebut untuk membantu rakyat membuat keputusan. Dia sebut rakyat pula ada banyak kategori kan. Ada yang isi rumah, ada yang perniagaan. Jadi setiap maklumat tu ada dia punya fungsi dia tersendiri. Kalau dari segi isi rumah, dia nak buat keputusan untuk bekerja, untuk kata tu berbelanja dan sebagainya. Kalau perniagaan pula untuk merancang strategi perniagaan dan kesan kepada perniagaan mereka, apa akhirnya, apakah keuntungan yang bakal mereka nikmatilah. Jadi peranan media sangat signifikan sebenarnya dari segi penyaluran maklumat kepada ejen-ejen ekonomi dalam sesuatu sebuah negara itulah. Okey, Puan Syazma, dari segi kita lihat pengaruh kepada ekonomi, kita faham media sebagai sumber maklumat, tetapi ekonomi cukup rata rakyat Malaysia faham ekonomi berkaitan dengan perniagaan seperti yang dijelaskan Dr. Afzal Nizam. Kalau lihat kepada media, pengaruh kepada ekonomi, dan bagaimana pula ekonomi itu membawa media untuk lebih berkembang, apa pandangan Puan? Okey, macam yang Doktor cakap tadi, fungsi utama dia adalah untuk menyampaikan maklumat. Bila kita kata menyampaikan maklumat, dia boleh jadi dua hala, daripada media kepada rakyat, dan macam mana rakyat nak menyampaikan maklumat kepada media balik lah. Maknanya apa dia tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. So dari segi sudut pengguna, macam kita rakyat kan, kita perlu tahu apa dia dasar-dasar yang akan dilakukan kerajaan. Kemudian kita nak tahu perkembangan semasa di luar negara ataupun di dalam negara yang mungkin akan mempengaruhi sentimen pasaran sebagai contoh, ataupun ada berita-berita yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan seharian atau kehidupan sosial kita sebagai contoh, jika terdapat sebarang perubahan dalam kos-kos yang akan meningkatkan kos kehidupan kan. So macam mana kita nak adjust kita punya aktiviti kehidupan seharian. Kemudian dari segi sudut pelabur, kalau media memaparkan informasi yang saya boleh kata positif dan juga negatif, sebab dia kena balance antara positif dan negatif ni, dia akan meningkatkan keyakinan pengguna atau keyakinan pelabur di masa akan datang. So secara tak langsung dia akan meningkatkan aktiviti ekonomi di masa akan datang. Okey, ini saya kira satu cukup istimewa bila BIS Malaysia bawa dua panel, kita boleh berbicara. Mungkin ada persoalan daripada Dr. Afzal Nizam kepada Puan Syazma. Satu persoalan yang saya nak kaitkan juga, perkembangan ekonomi beri peranan kepada perkembangan media juga. Melihat kepada perkara ini, adakah media hari ini cukup kuat dari segi perkembangannya? Adakah kita perlu berkembang lagi merujuk kepada perkembangan ekonomi yang positif juga tahun ini, Dr. Afzal Nizam? Okey, saya rasa media itu sendiri memang secara prinsipnya
kekal. Maksudnya fungsi sebagai penyalur maklumat tu masih lagi kekal, tak kira masa lah, sesuai dalam pelbagai era. Bila cakap pasal era ni, bermakna kita bercakap tentang perkembangan teknologi. Kalau dahulu kita tak ada pun cakap pasal telefon pintar lah kan, bagaimana kadar penerusan internet tu menjadi satu perkara utama. Jadi di sini saluran media tu saya kira sudah pun berevolusi, setelah pun berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Dan di sini peranan media adalah untuk memastikan mereka kekal relevan, untuk memastikan orang kata tu mereka dapat menyampaikan maklumat, tetapi kena memikirkan strategi yang sesuai. Apakah platform yang bakal digunakan untuk menyampaikan maklumat tersebut, dan sudah pasti dia akan mengambil kira juga demografi populasi sebuah negara juga. Kalau katakanlah yang muda, lain pula caranya kan. Kalau yang bekerja macam mana pula tu. Sebab kalau saya tengok evolusi macam Dr. cakap tadi, kalau dulu media utama, sumber media utama adalah radio dan juga televisyen. Tapi kalau ikut teknologi sekarang ni, sebab kita dah ada telefon pintar, kita ada macam-macam aplikasi. So kalau tengok pada generasi sekarang ni, mereka cenderung melihat kepada aplikasi yang ada dalam telefon pintar masing-masing, daripada nak duduk kat depan TV tu ataupun dengar radio tu. Kalau dengar radio mungkin waktu memandu apa kan. So saya rasa sangat penting untuk media mencari strategi yang betul, macam mana untuk tackle pendengar macam ataupun rakyat untuk dengar apa yang mereka cuba sampaikan, sampaikan maklumat kepada semua lah. Okey, melihat kepada keadaan ini, kalau kita nak fahamkan dari segi keperluan sebagai penganalisis ekonomi, tentunya media jadi satu sumber utama untuk menyampaikan maklumat. Silap sahaja media itu silap percaturan dalam ekonomi. Melihat pada perkara ini, apakah impak sekiranya media itu tidak berintegriti? Kita mulakan dengan Dr. Azam. Okey, saya kira negara kita ini dah banyak melalui pelbagai fasa, dan saya kira fasa utama lah semenjak tahun 2018 saya kira satu titik yang begitu signifikan, dan kerana itu berlaku perailan kuasa dan ada percaruan politik dan sebagainya. Kemudian selepas itu kita menghadapi satu kejutan ekonomi akibat daripada penularan wabak COVID-19. Jadi peranan media pada ketika itu bagi saya lah sangat-sangat penting dari segi menyampaikan maklumat dari segi dasar kerajaan, ataupun lebih kepada tindak tanduk ataupun langkah-langkah yang bakal kerajaan laksanakan bagi menghadapi permasalahan yang dihadapi. Jadi ditambah pula ada pula media sosial kan, dan berlaku satu pertemuan antara berita yang benar, berita yang tidak benar dan sebagainya, fake news kan. Jadi benda-benda tu dia akan, kalau tak ditangani, dia akan menimbulkan suatu suasana yang kacau bilau lah, rasa kurang senang, dan dia akan mempengaruhi tindak tanduk setiap manusia tersebut. Jadi saya kira apa yang kita harapkan adalah penyaluran maklumat tu maklumat yang betul, dan dari sini saya kira satu cabaran lah bagi pengamal media untuk memastikan benda tu kekal berlaku. Boleh jadi tak kalau sekiranya maklumat yang disalurkan itu tidak sahih, adakah ia memberi impak bukan sahaja dalam negara, mungkin sentimen pelabur? Boleh. Dia macam ni tau, kalau berita yang kita terima tu tidak benar, so kita perlu ketelusan dari pihak kerajaan untuk meyakinkan pengguna atau meyakinkan pelabur yang sebenarnya berita yang berlaku adalah sebaliknya. So saya rasa tugas media adalah untuk menyampaikan maklumat yang betul, dan sebagai rakyat, bila kita dengar apa daripada media, macam Dr. cakap tadi kan, social media ni kadang-kadang ada banyak fake news. So kalau rakyat ni dia rasa apa yang dia dengar daripada media tu adalah benda yang betul, bermakna apa yang kerajaan lakukan dalam menyeimbangi aktiviti ekonomi ataupun dasar-dasar ekonomi adalah dalam landasan yang betul. Maknanya macam contoh kita nak cakap pasal kos sara hidup yang tinggi kan. So kalau kerajaan menyampaikan apa-apa dasar fiskal dan juga dasar monetary yang akan memberi impak kepada rakyat, maknanya kita rasa apa kita punya keluh kesah tu didengar oleh kerajaan, betul tak? So saya kata sekarang ni kita patut ada dua hala punya impact lah, apa yang media cuba sampaikan kepada rakyat dan apa yang rakyat nak media tahu.
Ekonomi, kita faham pergerakan ekonomi pada hujung tahun 2023 bila media itu kerap menyatakan ada berlaku ketidakstabilan ekonomi. 2024 berlaku sedikit kegusaran kepada rakyat ketika itu. Melihat kepada perkara itu, media sebagai orang tengah perlu menjadi penenang. Kerana mungkin itu adalah satu, seperti yang Dr. Afzal Nizam cakap, fake news. Melihat kepada peranan media ini, adakah ini bukan sahaja menjadi satu orang tengah di antara negara, kerajaan dan juga rakyat, juga menjadi orang tengah di antara hubungan Malaysia juga dengan hubungan pengaruh luar? Sudah pasti, kerana kita berhadapan dalam suasana yang dunia tanpa sepadan. Dan dalam konteks masa pun geopolitik tu, keadaan geopolitik tu sangat-sangat menarik untuk kita amati, dan dia ada pelbagai dimensi, dan sudah pasti setiap apa saja yang tindak tanduk kita tu akan diperhatikan. Namun dengan adanya dasar yang tuntas mengambil kira pelbagai faktor, dan media sebagai orang kata tu orang tengah untuk memastikan maklumat disampaikan tu jelas, jadi saya kira risiko salah faham dan sebagainya mungkin sebanyak dapat dikurangkanlah. Cuma ialah cabarannya sekarang yang saya nampak bila berlaku pertemuan tadi saya cakap kan, media arus perdana dengan media sosial, di situ dia punya cabaran dia. Dan ialah kalau tak ditangani, tak diurus dengan baik, dia akan bagi kesan pernah jadi tak kalau sekiranya sentimen yang tidak benar itu terlalu lebih cepat berbanding yang betul, ahli ekonomi pun pening kepala macam mana nak jelaskan kepada rakyat? Pernah jadi? Itu antara dilema utama lah. Selalu. Tak, macam saya rasa sekarang ni apa yang media arus perdana perlu lakukan ialah macam mana kita nak tackle rakyat supaya mendengar sumber-sumber yang lebih dipercayai berbanding dengan social media. Macam fake news tu terlalu banyak. Maksudnya sebagai rakyat, macam mana? Okey, masa contohnya saya, macam mana saya nak tahu berita tu adalah sahih atau tak? Kan? So, itu adalah cabaran utama lah. So, dan nak cakap dari segi yang berita luar negara tu, macam doktor cakap, kita ni hidup dunia tanpa sepadan. So, apa-apa saja yang berlaku pada luar, sedikit sebanyak kita akan merasa kesannya. Macam contohnya, ada apa-apa yang berlaku dari segi geopolitical tension, harga minyak brand naik mendadak. So, apa dia kesan kepada rakyat Malaysia sebenarnya? Keadaan itu rakyat nak berhubung terus kepada ahli ekonomi itu sukar. Melihat kepada keadaan itu perlukan media juga. Harapan dan cadangan selepas ini kepada mungkin ahli pengamal media untuk pastikan media itu disalurkan sumbernya yang sahih, kerana kita tahu yang pening kepala sekiranya ekonomi itu berlaku sedikit berita yang tidak sahih, yang pening ahli ekonomi. Teruskan. Okey, saya rasa tadi kita sebut tentang penyampaian maklumat dan bagaimana rakyat berinteraksi ataupun memberi respon. Dan mungkin ada dalam pada kita berusaha ke arah tersebut, ada suatu orang kata tu vacuum dalam saluran maklumat tersebut. Dan di sini saya rasa peranan ataupun unsur pendidikan tu perlu diterapkan. Saya melihat sekarang ni kalau tengok Bank Negara Malaysia, saya bukan maksudnya saya puji tindakan mereka, maksudnya apabila setiap kali mereka mengeluarkan kenyataan dengan dasar monetary, ada satu orang kata tu FAQ yang mereka akan keluarkan yang begitu mudah untuk difahami. Yang kita perinci maklumat kan. Betul. Dan mungkin media boleh orang kata tu sambut dia punya langkah tersebut. Yang paling kepala ahli ekonomi, media juga menjadi orang tengah juga perlu menjawab sekiranya berlaku ketidaksahihan. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Syazma Juliana Abu Bakar, Ketua Penyelidik Ekonomi di Avis Securities, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia. Terima kasih kepada anda. Hari ini hari RTM ke-78. Terima kasih RTM. Untuk itu Bis Malaysia berakhir di sini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.